Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat menyambung lagi kita punya kuliah sirah Ramadan kita. Tahniah bagi tuan-tuan yang ikut daripada awal. Ada antara sahabat-sahabat kita yang sanggup mai semayang daripada jauh luar qaryah datang semayang di sini. Ada sahabat-sahabat kita yang dia kerja luar kawasan. Dia kata hari dia kerja ni dia balik cepat-cepat. Rumah di Padang Serai di belah Kulim, tapi singgah nak semayang asar di sini pasal nak ikuti kuliah para rasul. Yang ada di antara sahabat-sahabat kita yang duk hantar mesej ke saya ni, dia kata saya duk ikut daripada Dubai, daripada Jordan, daripada Singapura. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ini antara keberkatan Ramadan, kita dapat ikuti ramai-ramai sirah para rasul. Cuma adalah 2-3 suara yang tak berapa sedap. Kata cerita Nabi ni bukan ada apa. Kalau cerita Nabi baik cerita fiqah ke, cerita hukum hakam dapatkan manfaat. Tuan-tuan, ucapan macam ni bahaya. Pasal apa? 1/4 daripada Al-Quran cerita pasal Rasul, cerita pasal Nabi. Bila kita menafikan kemanfaatan kisah Nabi, maka kita nak petikai ke Allah Ta'ala masukkan cerita Nabi banyak dalam Quran? Kalau kita kata cerita Nabi ni tak penting, kenapa Allah masuk banyak dalam Quran? Kalau kita kata cerita Nabi ni tak penting, seolah-olah kita kata kat Tuhan, bila Tuhan masukkan cerita Nabi banyak dalam Quran, bermaksud penting. Bermaksud di dalamnya ada hikmah, di dalamnya ada pengajaran yang besar. Maka kita kena hati-hati dalam kata-kata kita. Takut tuan-tuan, zaman sekarang ni zaman orang komen dia kalau dia terlebih telajak ni bahaya. Bila kacau gugat akidah kita, bahaya. Bukan untuk kita lah, ni untuk orang yang komen-komen ni lah. Kita tengok kau ni kot. Tak apalah, baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, petang ni ringkas tuan-tuan. Kena dengan cuaca lah, nak hujan semua ni. Petang ni kita akan cerita tentang 2 orang Nabi, dan cerita petang ni agak ringkas sebab di dalam Quran tak banyak cerita tentang Nabi ni. Petang ni insya-Allah kita cuma bacakan description sahaja, detail tentang para Nabi ni. Kisah tentang 2 orang Nabi ni tak banyak. Yang pertama tentang Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihi salam, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ila madyana akhuhum syuaiba, dan kepada kaum Madian Allah utuskan saudara mereka Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ni siapa? Dia nabi yang berbangsa Arab. 4 orang nabi bangsa Arab kita dah sebut sebelum ni, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 orang nabi ni bangsa Arab. Nabi Syuaib adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim. Anak cucu juga kepada Nabi Ibrahim melalui moyang dia yang nama Madian. Nabi Ibrahim ada 3 orang anak yang dikenali dalam silsilah ini. Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Nabi Ismail bawa kepada keturunan Arab, bawa kepada keturunan Rasulullah. Selepas tu Nabi Ishaq bawa kepada keturunan Bani Israel, dan Madian bawa kepada Nabi Syuaib dan ke bawah. Nanti kita akan tengok di bawah nanti keturunan Madian, keturunan Nabi Syuaib akan ada yang bernikah dengan keturunan Nabi Ismail, maka mendatangkan keturunan Arab di bawah itu bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita akan di bawah lagi. Cuma tuan-tuan, Nabi Syuaib alaihi salam diutuskan kepada kaum Madian. Kaum Madian ini juga disebut dalam Quran sebagai Ashabul Aikah, penduduk kampung Aikah. Aikah ini merujuk kepada dalam tafsiran yang pertama sebut sebagai patung yang besar nama Aikah. Yang kedua dikatakan Aikah itu adalah pokok besar yang penduduk Madian ini pakat duk sembah. Nabi Syuaib duk dakwah kaum dia ni kerana apa? Kerana depa ini duk sembah pokok besar yang nama Aikah ini. Sebab apa? Sebab penduduk Madian ini depa duduk di padang pasir Arab tuan-tuan, pokok jarang ada. Bila kampung mereka Allah kurniakan pokok yang banyak, bahkan ada pokok yang besar, maka mereka jadikan pokok itu sebagai penyembahan orang Aikah ni. Maka Nabi Syuaib dia dakwah mereka. Dan satu lagi penduduk Aikah ini Allah Ta'ala beri kelebihan kepada mereka. Mereka ni pakar ekonomi dan licik jugalah. Mereka kesalahan yang antara sering mereka buat adalah menipu timbangan. Dalam Quran Allah rakam Nabi Syuaib disebut, wahai kaum aku, jangan kamu menipu timbangan. Ataupun dalam ayat yang lain kata Nabi Syuaib, ya qaumi wa aufu biqaila, sempurnakan timbangan, biqaila wal mizan, sempurnakan sukatan dan timbangan. Depa ni suka macam mana? Depa jual barang kat orang, kebanyakan depa jual kat pelancong asing lah. Ashabul Aikah ini Madian ini tempat
pelancong asing suka mai sebab di tempat depa ni banyak barang. One stop center. Bila kafilah perniagaan mai singgah nak tukar barang, nak jual beli barang, kata depa jual garam, kata sekilo RM5, depa ambil RM5 tapi dekat timbang tu depa kecoh. Depa kurang sikit, pusing sikit meter jarum tu ke, kecoh dekat timbangan tu. Satu. Yang kedua, depa janji kata buah ni manis, depa tok yang manis di atas. Nah, bila orang nak beli, depa ambil yang tawak-tawak ni jual, yang buruk-buruk ni jual. Perangai yang kita dok buat hari ini dalam perniagaan, setengah di antara kita dok buat, rupanya penduduk Madian dah buat dah. Maka Nabi Syuaib dok larang depa ni lah, dok tegak depa ni semua. Akhirnya depa kata kepada Nabi Syuaib, qala al-mala'ul ladzina min qaumihim, berkata orang-orang kaya, orang-orang yang hebat-hebat, orang kaya-kaya dalam kalangan Nabi Syuaib, kata kepada Nabi Syuaib, wahai Syuaib, kalau hang nak allowance kami boleh bagi, asalkan jangan kacau kami ya. Tuan, orang kaya dia tak heran. Maknanya kami tak mau buat ibadat, kita mau sembah Allah, tapi kalau hang nak duit kami bagi. Dengan dia rasa dengan duit boleh beli everything, boleh beli semua. Maka Nabi Syuaib kata, balasan aku cuma daripada Allah. Aku cuma mengharapkan balasan daripada Allah, aku tak harapkan semua ni. Maka penduduk Madian ni kata kepada Nabi Syuaib, kalau begitu datangkan bukti kalau hang orang betul. Dia cabar. Ini selalulah ayat macam ni. Fa'ti biha in kuntum shadiqin, kalau hang ni betul, buat main bukti. Maka tuan-tuan, ringkas cerita, Allah datangkan awan hitam yang gelap atas kepala mereka. Dia ceritakan dalam riwayat, dalam sirah, dalam tafsiran sejarah, dekat seminggu awan ni lindung kepala mereka. Akhirnya daripada awan tersebut Allah datangkan halilintar, petir dan panah mereka, dan mayat mereka bergelimpangan. Daripada situ Nabi Syuaib dan penduduk dah diselamatkan dan dia berpindah ke tempat lain. Sambunglah cerita yang mana Nabi Musa mai ke rumah dia tu. Pasal dia akhir sekali akan jadi pak mentua Nabi Musa. Baik, tu Nabi Syuaib. Kita pergi kepada Nabi Zulkifli. Boleh tuan? Petang ni ringkas sikitlah pasal cerita tak banyak. Cerita ni banyak tuan-tuan, kalau kita nak selongkang banyak. Tapi kita nak cari riwayat ataupun sumber yang asli, yang autentik, yang sahih ni susah. Nak dapat yang betul-betul cerita ni. Kalau nak cerita Israiliyat ni berlambak lah. Tapi kita tak mau. Kita nak sumber kita asli. Baik. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan Nabi. Cerita pun tak banyak juga. Kerana apa? Kerana Nabi Zulkifli dalam Quran Allah Ta'ala sebut 2 kali lah. Cerita dia tak banyak. Cuma dalam hadis sebut, dalam sirah sebut, nama Nabi Zulkifli asalnya bukan Zulkifli. Zulkifli ini adalah gelaran dia. Nama dia Bashar. Bashar. Nama Nabi Zulkifli adalah Bashar. Ayah dia nama Mikail, kemudian sambung kepada keturunan Rom, Tawikh, bawa kepada sampai Aish, sampai ke Nabi Ibrahim. Maka keturunan Nabi Ibrahim juga. Nabi Zulkifli ini dia disebut dalam Quran sebanyak 2 kali. Dan kalau kita tengok tafsir Buya Hamka, tafsir Azhar, tulisan Buya Hamka, dalam 4 nama Nabi Zulkifli ada dibuat nota di bawah tu, katanya Zulkifli ini bukan nama dia, tapi Zulkifli ini adalah Zu Al-Kifil, bermaksud orang Al-Kifil. Dalam bahasa Arab, bila letak Zu kat depan itu, dia ada 2 makna. Yang pertama, pemilik. Contoh macam Zulkarnain, pemilik 2 tanduk. Iskandar Zulkarnain, pemilik 2 tanduk maksudnya. Kerana Sultan Iskandar Zulkarnain, topi dia ada 2 tanduk. Pasal tu panggil Zulkarnain. Zunnurain, pemilik 2 cahaya. Kepada siapa? Sayyidina Osman. Kerana apa? Kerana dia menikahi 2 puteri Rasulullah SAW. Kan? Kalau kita Zu depan ni, pemilik. Baik. Yang kedua, Zu juga boleh bagi pengertian kepada orang ini dinisbahkan di tempat tu. Zu Al-Kifil, pemilik Kifil. Maksudnya orang ni asal Kifil, ketua kampung Kifil ni. Baik. Apa terjadi adalah ada 2 tafsiran Nabi Zulkifli ni. Kita bawa dua-dua petang ni. Yang pertama, tafsiran lama cerita Nabi Zulkifli ini dibawa riwayat lama cerita Nabi Zulkifli ini adalah nama dia Bashar. Dalam Bashar ni ada hadis memang sebut nama dia Bashar. Gelaran Zulkifli bermaksud orang yang pemilik amanah, pemilik kesabaran. Kerana apa? Kerana zaman Nabi Zulkifli membesar, ketika ayah dia meninggal, Nabi Ayub maka meninggal, dia membesar, dia di bawah pemerintahan satu orang raja di Rom, Eropah sekarang. Dalam cerita tersebut disebutkan nama raja tersebut Ilyasa. Saya duk cari kod-kod Ilyasa ini adalah Nabi Ilyasa, saya tak jumpa lagi jawapan dia. Tetapi nama raja tu Ilyasa. Baik. Maka raja ini seorang yang warak, yang alim, yang sembah Allah.
Satu hari dia rasa macam dia tak larat nak merintah dah, dan dia tidak ada zuriat. Maka dia offer kepada rakyat dia, siapa yang sanggup ambil tempat aku, maknanya merintah dengan elok, jaga elok, perintah orang, dakwah orang semua ni, aku akan bagi tahta ni kepada dia. Maka bila dia offer 3-4 kali, seorang pun tak mau. Bermaksud rakyat zaman tu, umat zaman tu, umat yang hebat lah. Dia tak rebut jawatan, tak rebut pangkat. Oh, hebat. Maka dalam tak mau, Bashar yang kata Nabi Zulkifli ni angkat tangan, ambil apa tanggungjawab tersebut. Bermaksud apa? Kita memang tolak jawatan. Kita tak digalakkan menerima jawatan kalau kita tak layak. Tapi bila kita rasa tak ada orang, bolehlah kita tawar diri, boleh. Tapi tengok diri jugalah. Maka Bashar ataupun Nabi Zulkifli ni terima jawatan tersebut. Dalam riwayat ni cerita tuan-tuan, bagaimana Iblis tak puas hati, dia nak uji kesabaran Nabi Zulkifli. Dalil dia dalam Quran, Allah cerita Nabi Zulkifli ini seorang yang sangat sabar. Nabi Zulkifli buat peraturan, siang waktu dia berpuasa, malam waktu dia beribadah. Malam jangan kacau dia. Nak berurusan dengan raja, siang. Pasal dia raja pasal ni. Iblis main malam. Main dalam bentuk orang, main kata nak mengadu, nak jumpa dengan raja. Maka pengawal-pengawal istana ni tahanlah, tak bagi masuk. Maka dia bertengkar, aku nak jumpa juga ni jenis tak faham bahasa ni. Nak jumpa juga dengan raja ni. Maka Nabi Zulkifli keluar kata, tak apalah, biar saya jumpa dengan dia. Maka Nabi Zulkifli bincanglah dengan lelaki ni, yang kata Iblis ni. Bincang-bincang dia pasal masalah dia. Masalah pun reka tuan-tuan. Akhirnya Nabi Zulkifli kata, tak selesai, tak apalah. Macam ni lah, encik mai esok. Esok siang mai. Esok mai waktu pejabat. Pasal cok borang semua dah di pejabat. Waktu pejabat. Mai esok siang, saya boleh selesaikan masalah. Masalah pembahagian kambing dia dengan sahabat dia. Macam tu lah, reka lah, Iblis reka. Maka tak apalah, selesai. Nabi Zulkifli pun masuk bilik dia balik, sambung semayang. Esok tu siang tunggu, tak mai. Hak kawan ni tak mai. Tak apalah, tak mai, sudahlah, selesai lah kot. Malam tu dia mai pula. Dia mai kacau lagi. Tuanku, saya ni masalah besar lah tuanku, masalah semalam tak selesai lagi ni tuanku. Kacau lagi. Nabi Zulkifli layan lagi. Kali malam ketiga mai lagi. Padahal Nabi Zulkifli duduk abang, mai siang. Tapi dia mai malam. Saja nak uji kesabaran. Tuan-tuan, dalam riwayat ni cerita, tiap-tiap malam Nabi Zulkifli layan. Walaupun hang ni aku bohong ke, nak kena aku ke, nak uji kesabaran, tapi Nabi Zulkifli layan juga. Ni hebat. Orang yang hebat. Kesabaran dia tinggi. Kalau kita tuan-tuan jadi pemimpin, rakyat tak faham bahasa lagu tu, duduk habang dah mai siang. Dalam kita duduk layan pun dia tak layan, dia tak hormat juga. Habis sahabat kat kita pun. Tapi Nabi Zulkifli, dia raja, dia nabi, dia sabar dan dia hormat. Walaupun benda tu, orang tu iblis nak menganiaya dia, nak tipu dia. Itu satu cerita. Dalam rujukan lama, cerita ni paling terkenal. Kita pegang pendirian kita, la nusaddiq wala nukazib. Kita tak kata cerita ni betul, kita tak kata salah. Pasal apa? Pasal ini tafsiran, tak ada dalam Quran. Dia tafsir saja. Baik. Sekarang yang contemporary, cerita pasal kajian Nabi Zulkifli ini lagi menarik. Sebab katanya Nabi Zulkifli ini bila dia kaji, sosok tubuh dia dan biodata dia, tempat lahir dia dan perjalanan hidup dia sama dengan seorang lelaki yang dikenali dengan nama Siddhartha Gautama Buddha. Yang tu yang jadi ulama contemporary ni kaji balik. Kebetulan ataupun orang tak tahu, orang tengah kaji. Biasalah ada orang tolak, ada orang terima. Tak baik. Kita orang tengah-tengah, kita tengok. Menurut pendapat orang yang terima, profesor yang belah-belah Urdu, belah-belah India, sejarah India ni banyak terima. Islam lah. Katanya kerana dalam Quran dalil dia watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah tu, surah Watin. Kata ulama-ulama yang kaji ni kata, dalam Quran sebut watin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin bermaksud negeri yang aman damai, merujuk kepada Mekah. Mekah tempat kelahiran siapa? Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa turi sinin, Bukit Tursina. Bukit Tursina tempat yang paling dominan dengan siapa? Dengan Nabi Musa lah. Tempat Nabi Musa jumpa Allah. Tursina. Kemudian wa zaitun. Zaitun ini tanaman pokok zaitun paling banyak dekat Baitul Laham. Baitul Laham tempat lahir siapa? Nabi Isa alaihi salam. Maka rujuk kepada Baitul Laham, pokok zaitun tempat lahir Nabi Isa. Watin, pokok tin ini adalah sama apa dia punya keluarga dia dengan pokok bodi. Pokok bodi. Tuan-tuan kalau baca sejarah Siddhartha Gautama Buddha, dia dapat ilham pertama dia untuk dia nak lahirkan ajaran Buddha
adalah ketika mana dia duduk cari ilham bersandar di pohon bodhi ni. Maka ulama ni buat kajian, mungkin ada persamaan. Pokok bodhi dengan buah tin ini adalah benda yang sama. Pokok tin, pokok bodhi, pokok yang sama. Maka adakah Allah nak merujuk kepada Buddha? Ataupun Nabi Zulkifli? Ini pendapat ulama yang mengatakan orang yang sama. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kata mereka Zulkifli bermaksud yang saya kata tadi tu, Zu al-Kifil, orang berasal daripada Kifil. Baik. Kifil ini bahasa surat lah. Bahasa surat Arab lah, Kifil. Dalam bahasa tamadun mereka disebut sebagai Kafili. Kafili dalam bahasa Arab Kifil. Baik. Gautama Buddha berasal di mana? Kafili ya. Kafili Vastu nama tempat asal dia. Yang dia beranak tahun bila? 623 sebelum Masihi. Tuan-tuan, agama Islam usia kita berapa? 1400 tahun. Agama Kristian usia berapa? 2017 lah, lebih kurang lah. Agama Buddha usia dia 3000 tahun. So kalau 623 Masihi sebelum Masihi, 100 tahun lebih kurang lah. Agama Hindu usia dia 5000 tahun. Sebaris dengan zaman Nabi Ibrahim. Kat mana teli dia ni? Tuan-tuan tengok nah. Ada mengatakan benda Zulkifli dan Buddha ini orang yang sama kerana apa? Kerana Buddha dalam bahasa Sanskrit Cina, Buddha maksud dia penyampai, messenger. Buddha bermaksud penyampai risalah. Dalam bahasa Arab adalah rasul. Sebab itu Gautama Buddha bermaksud Rasul Gautama, bukan Buddha tu ajaran. Bukan Rasul Gautama. Sebab dalam kitab Buddha lama cerita tentang Gautama Buddha, Siddhartha Gautama ni pernah bagi tahu ke anak murid dia, aku bukan Buddha yang pertama dan aku bukan Buddha yang terakhir. Kalau kita ganti perkataan Buddha dengan perkataan Rasul, dia akan jadi aku bukan Rasul pertama dan aku bukan Rasul terakhir. Akan datang nanti di akhir zaman nama dia Hatim Buddha. Hatim dalam bahasa Arab bermaksud khatim, khatam, penutup. Khatamul Anbiya, penutup para Rasul. Siapa? Rasulullah. Maka Buddha pun mengingatkan umat dia tentang kedatangan Nabi. Dan betul lah apa yang Nabi sebut. Tidak ada mana-mana Nabi yang datang selain mengingatkan umat dia tentang dua. Tentang Nabi Muhammad dan tentang kedatangan Dajjal. Maka betul lah. Baik. Seterusnya tuan-tuan, ada yang mengatakan Buddha ini bukannya agama baru. Buddha ini ajaran yang dia tajdid balik. Islam lah asalnya. Tapi bila orang rakyat makin lupa, kaum makin lupa, maka Buddha ni buat naik balik ajaran tu. Islam lah. Bukan yang law ni. Yang law ni dah terpesong teruk dah. Tapi yang kita nak ambil versi asal ni. Sebab kalau tengok ajaran yang Gautama betul-betul bawa, tidak ada penyembahan berhala, tidak ada pensyirikan Tuhan. Yang ada apa? Jalan lapan lapis tu. Jalan lapan lapis Buddha benda apa? Buat baik kepada mak ayah. Jangan menipu. Jangan berzina. Buat baik kepada jiran. Ini jalan lapan lapis. Maka teli dengan Islam. Maka kenapa kita sebut penduduk ni, kaum ni sebagai kaum Buddha, penyembah agama Buddha? Tuan-tuan, kita tutup dengan yang tu. Yang tu kita jangan pelik. Sebab apa? Kalau kita pergi di Eropah, setengah di antara orang tak panggil kita Islam ataupun Muslim. Mereka akan panggil kita apa? Muhammadan ataupun Muhammadiyah, merujuk kepada umat Muhammad. Kita Islam, tapi mereka tak nisbah kita dengan nama Islam. Mereka nisbah dengan nama Muhammadiyah, bermaksud pengikut Muhammad. Boleh tekat tu. Baik. Kenapa Kristian, nama dia Kristian? Sebenarnya bukan Kristian. Kalau asal sekali yang Nabi Isa bawa, Islam lah. Kenapa sekarang jadi Kristian? Kerana mereka nisbah kepada nama Nabi Isa, Jesus Christus. Jadi Kristian. Nisbah kepada nama Nabi, Kristian. Nabi Muhammad Islam, setengah di antara orang menggelarkan nama mereka Muhammadiyah, nisbah kepada nama Nabi kita. Begitu juga dengan ajaran Hindu. Hindu yang asal sekali ni, yang asal-asal yang saya cerita, ada dua buah sungai di India, Sarasvati dengan Haga. Sungai Ganga ni merujuk kepada dua isteri Nabi Ibrahim. Ada kaitan di situ. Sebab itu mereka menggelarkan nama mereka Brahma ataupun Brahmin, yang bermaksud pengikut Ibrahim. Tapi sekarang dah main sesat dah lah tuan. Tuan-tuan kan kata ustaz cerita Hindu betul. Tak, sekarang ni dah ni dah. Ni hak dulu. Hak asal. Sekarang ni memang terbesong dah. Dulu. Ya. Begitu juga Buddha. Bila depa menggelarkan depa Buddha, bermaksud bukannya ni pengikut Buddha. Faham tuan? Nampak dekat tu. Pengikut Buddha macam tu. Tetapi walau apapun ini kajian. Kita berlapang dada
Kalau benda tu betul, mudah-mudahan Allah bukakan pintu lagi untuk kita kembali. Semua orang-orang lama ni terima balik syariat Islam yang sebenar. Nah, kalau tak betul, kita minta ada kajian-kajian baru yang datang untuk menangkis kajian-kajian ni. Kita apa pun berlapang dada dengan sejarah. Mudah-mudahan tujuan kita, tuan-tuan, kita mengaji sejarah ni pasal apa? Kita nak bagi sejarah yang nampak satu line, bagi kita faham mai kok mana, pi kok mana, asal bi mana, nak pi ke mana, baru seronok sejarah ni. Kita tak nampak sejarah ni petik-petik, tebuk-tebuk, kita tak mau. Bila nampak satu line baru kita faham. Sejarah ni rupanya senang dan smooth, dan kita tahu kita nak atok, nak bawa diri kita ke mana. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan. Esok insya-Allah kita sambung kepada Nabi yang saya janji kemarin. Nabi ni yang berjaya bawa Bani Israel kemarin tu, yang sesat tu, masuk ke Baitul Maqdis for the first time. Siapa Nabi ni dan apa yang berlaku, kita akan ceritakan esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.